Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan beberapa mesyuarat pada hari kedua Sidang Kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang diadakan secara maya melalui persidangan-persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman. Pada sebelah pagi tadi, Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 berkenan mempengerusikan Sidang Kemuncak ASEAN Jepun ke-24. Pada sidang kemuncak tersebut, Kebawah Dulia Mahamulia bertitah menggalakkan Japan International Cooperation Agency untuk terus membentuk program-program dalam meningkatkan kapasiti penduduk untuk menangani isu-isu semasa seperti keselamatan siber dalam menghadapi ketidaktentuan akibat revolusi industri keempat. Inisiatif berkenaan titah baginda akan menyumbang ke arah pembentukan keselamatan dan kedayatahanan manusia sejagat di rantau ini untuk memelihara kemajuan, pembangunan dan kemakmuran penduduk bersama. Kebawah Dulia Mahamulia bertitah mengetengahkan bahawa dalam beberapa tahun ini, Jepun merupakan rakan kongsi yang bernilai kepada ASEAN dan membantu ASEAN membangun dan maju dalam banyak bidang. Baginda memperakui sokongan dan bantuan Jepun kepada rantau ini dalam menangani pandemik COVID-19 melalui sumbangan vaksin kepada negara-negara anggota ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam. In this regard, ASEAN appreciates Japan's contributions towards building the region's capacity to be more resilient in the face of public health challenges. The establishment of the ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases, which is supported by Japan, will certainly contribute towards this objective. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, mengalu-alukan peluang untuk meningkatkan hubungan ASEAN-Jepun ke tahap baharu dengan mencadangkan sidang kemuncak komemoratif khas ASEAN-Jepun pada tahun 2023 bagi meraihkan ulang tahun ke-50 persahabatan dan kerjasama. Dalam tempoh pemulihan pasca pandemik, Tuan Yang Terutama menggalakkan untuk meningkatkan lagi kerjasama dalam perubahan iklim, kesihatan, pengurangan risiko bencana, transformasi digital dan pelaburan infrastruktur yang berkualiti. Tuan Yang Terutama Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Thailand selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-Jepun menyampaikan kenyataan bersama ASEAN antara lainnya menyokong peningkatan kerjasama dalam kesihatan awam, meningkatkan kerjasama dalam jenayah rentas negara, memerangi keganasan dan keselamatan siber, penambahbaikan kepada rantaian bekalan serantau serta peningkatan hubungan serantau dan perkongsian dalam hubungan sosio-budaya. Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin ASEAN menyampaikan penghargaan atas bantuan Jepun dalam menyokong pemulihan ASEAN daripada pandemik COVID-19, termasuk sumbangan kepada dana respon COVID-19 ASEAN dan latihan penyelidik dan pakar untuk ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Disease. Para pemimpin juga menggalakkan peluang untuk mempergiatkan kerjasama dalam bidang-bidang termasuk ekonomi digital, infrastruktur berkualiti, pertumbuhan hijau serta kemudahan perdagangan dan pelaburan ke arah pembangunan dan pemulihan yang mampan. Pada sidang kemuncak ASEAN Australia pertama, Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan rasa puas hati bahawa perundingan untuk mempertingkatkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN Australia New Zealand sedang berjalan dengan baik dan menaruh harapan bagi penyelesaian perjanjian tersebut dalam tempoh yang bersesuaian. Selain itu, ASEAN dan Australia juga bersetuju untuk mewujudkan perkongsian strategik komprehensif antara ASEAN dan Australia yang bermakna substantif dan saling menguntungkan.
Kebawah Dunia Mahamulia bertitah bahawa sidang kemuncak tahunan ASEAN Australia yang buat julung kalinya diadakan menandakan lembaran baharu dalam hubungan ASEAN bersama Australia, rakan dialog ASEAN yang pertama. Kebawah Dunia Mahamulia mengakui bahawa pandemik COVID-19 yang berpanjangan telah memberi impak besar terhadap penduduk-penduduk seperti sumber pendapatan, cara hidup dan kebajikan, termasuk kesihatan mental mereka. Baginda juga menzahirkan penghargaan atas sokongan padu Australia dalam bekerjasama dengan negara Brunei Darussalam dan Malaysia untuk mengangkat agenda kesihatan mental di rantau ini. Sebagai itu, Baginda ingin melihat inisiatif pembinaan kapasiti dan perkongsian kepakaran serta pengalaman di kalangan para pegawai dan para belia untuk menangani isu tersebut. Baginda mengambil maklum bahawa ASEAN terus sahaja menghadapi ketidaktentuan ekonomi serantau dan global ketika dalam pemulihan pandemik COVID-19. One way to overcome these challenges is by upholding the rule-based, open and inclusive multilateral trading system. In this context, I encourage intensifying trade activities and strengthening trade arrangements between ASEAN and Australia. Sementara itu, The Honourable Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, menegaskan bahawa kestabilan serantau ASEAN adalah penting kepada Australia, menjurus kepada perkongsian berkekalan yang terbuka, inklusif dan berdaya tahan. Dengan ASEAN berada di tengah-tengah Indo-Pasifik, Australia mengesahkan komitmen dan sokongannya terhadap 4 bidang keutamaan iaitu kerjasama maritim, kesaling hubungan, pembangunan mampan dan ekonomi sejajar dengan pandangan ASEAN untuk Indo-Pasifik. Tuan Yang Terutama Pakam Bivaban, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN Australia, semasa menyampaikan ASEAN Common Statement, antara lainnya mengalu-alukan komprehensif menghargai penyataan Australia dalam mekanisme pimpinan ASEAN dan komitmennya terhadap pemusatan ASEAN, menyokong pelaksanaan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau dan menaik taraf perjanjian perdagangan bebas ASEAN Australia New Zealand dan program unggul sosial budaya termasuk pertukaran antara rakyat dan pendidikan. Pada sidang kemuncak itu, para pemimpin menyatakan penghargaan terhadap inisiatif Australia dalam meningkatkan bekalan vaksin di rantau ini serta menyeru bagi kerjasama lanjut dalam bidang kesihatan awam. Terdapat keperluan untuk menangani cabaran-cabaran berikutan pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan pelan tindakan yang berkaitan dan penglibatan yang membina. Para pemimpin menggalakkan peningkatan kerjasama dalam bidang utama seperti ekonomi digital, keselamatan siber, bandar pintar serta mempertingkatkan peranan wanita dalam pembangunan sosioekonomi. Semasa sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-24 ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 bertitah menegaskan semula bahawa mekanisme ASEAN Plus 3 akan terus sahaja relevan sebagai pemangkin pertumbuhan bagi pembangunan di rantau Asia Timur dan kejayaan ASEAN Plus 3 adalah atas kerjasama rapat dan keupayaan bersepadu ketika menghadapi krisis. Ini boleh dilihat melalui tindak balas yang cepat terhadap penularan COVID-19 serta usaha bersepadu ke arah pemulihan serantau. Baginda menekankan kepentingan untuk memastikan vaksin COVID-19 dihasilkan dan diedarkan secukupnya kepada semua yang memerlukan di rantau ASEAN memandangkan kemunculan varian-varian COVID-19 di rantau ASEAN. On this note, the timely entry into force and implementation of the RCEP agreement would hasten our regional economic recovery efforts. It is also important that we strengthen our cooperation on the digital economy to be able to capitalize on the benefits of the
Industrial Revolution. Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, Presiden Republik Korea, selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN Plus 3, dalam kenyataannya menyokong pemulihan inklusif APT melalui pengagihan vaksin yang saksama dan tepat pada bawah New Southern Policy Plus dan Rangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN. Republik Korea mengesahkan komitmennya untuk meningkatkan bantuan pembangunan luar negara dalam bidang perubahan iklim, penjagaan kesihatan dan ekonomi digital. Tuan Yang Terutama berharap pelan kerja APT untuk 2023-2027 akan menggabungkan cara-cara bagi menggalakkan pertumbuhan inklusif untuk membina semula dengan lebih baik. Ini diikuti oleh ucapan Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, yang menghargai keazaman APT untuk bekerjasama dan kemajuan usaha sama dalam tindak balas terhadap pandemik COVID-19. China menyatakan sokongannya terhadap bekalan vaksin dan bahan anti-COVID untuk mengelakkan kekurangan bekalan serta lorong hijau. Tuan Yang Terutama berharap dapat meningkatkan lagi kestabilan rantaian bekalan di rantau ini melalui langkah-langkah pembendungan COVID-19. Manakala Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, menggalakkan sokongan perubatan lebih lanjut di kalangan APT ke arah mencapai liputan kesihatan sejagat serta keperluan pemulihan ekonomi melalui peluasan pelaburan dalam infrastruktur berkualiti dan kepelbagaian rantaian bekalan. Tuan Yang Terutama juga menekankan bahawa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific berkongsi prinsip asas yang sama dengan Free and Open Indo-Pacific yang penting untuk keamanan, kestabilan dan keselamatan serantau. Pada sidang kemuncak itu, para pemimpin APT menggesa untuk mempercepatkan pemulihan sosioekonomi melalui pengukuhan penyelarasan dasar dan pelaksanaan rangka kerja dan mekanisme serantau di kalangan negara APT. Adalah penting bagi APT untuk mendalami integrasi serantau dan bergerak ke arah mempertingkatkan pendekatan baharu dan fleksibel bagi penyesuaian dengan norma baharu. Pemimpin APT juga menyokong integrasi serantau yang lebih mendalam melalui peningkatan kerjasama dan pembangunan kapasiti dalam bidang-bidang kesihatan mental, ekonomi digital, pertanian dan bandar pintar. Pada penghujung sidang kemuncak itu, kenyataan ASEAN Plus 3 Leaders Statement on Cooperation on Mental Health amongst Adolescent and Young Children telah diluluskan. Semalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 berkenan mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-9 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman. Semasa sidang kemuncak tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan kembali komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan Amerika Syarikat dalam memajukan hubungan ASEAN Amerika Syarikat, menanai multilateralisme dan meningkatkan pembangunan, keamanan dan kestabilan serantau. Dalam titah, Baginda mengalu-alukan Tuan Yang Terutama Presiden Joseph Biden yang buat julung kalinya menghadiri sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat dan seterusnya menzahirkan rasa puas hati atas penglibatan proaktif Amerika Syarikat dengan ASEAN sejak Tuan Yang Terutama menjadi Presiden Amerika Syarikat. Baginda kemudiannya menggariskan kepentingan mempersiapkan generasi masa depan dengan kemahiran yang bersesuaian dan relevan kepada revolusi perindustrian keempat. Selain itu, Baginda juga menyeru kerjasama ASEAN Amerika Syarikat dalam bidang teknologi digital, inovasi dan ekonomi bagi membantu membina kapasiti ASEAN dengan memanfaatkan digital solution ke arah pembangunan mampan bagi rantau ini serta ke arah usaha-usaha pemulihan COVID-19. We also look forward to the US support in further strengthening
ASEAN capacity to manufacture and produce vaccines. Such support will better prepare ASEAN for any future public health emergencies and reduce vaccines supply disruption in the region. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Joseph Biden, Presiden Amerika Syarikat dalam ucapannya menegaskan semula komitmen Amerika Syarikat terhadap kesepaduan ASEAN dan menaruh harapan untuk memperkukuhkan hubungan yang lama terjalin di antara ASEAN dan Amerika Syarikat melalui penerokaan bidang-bidang kerjasama yang baharu. Tambahan lagi, Tuan Yang Terutama juga berharap akan dapat memajukan kepentingan-kepentingan bersama, nilai dan visi bersama untuk mempertahankan kedayatahanan dan keselamatan di rantau ini. Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN Amerika Syarikat menyampaikan ASEAN Common Statement yang antara lainnya menggariskan keperluan bagi ASEAN dan Amerika Syarikat untuk memperkukuhkan keamanan dan kestabilan di rantau ini, mengutamakan integrasi ekonomi dan kerjasama bagi meningkatkan kemajuan yang mampan serta berharap agar Amerika Syarikat menjadi rakan kongsi penting dalam arkitektur kesihatan baharu ASEAN. Para pemimpin menyampaikan penghargaan atas sumbangan vaksin dan bantuan perubatan daripada Amerika Syarikat dalam usaha untuk meningkatkan kerjasama pelbagai hala. Perpaduan ekonomi serantau dan kesaling hubungan melalui peningkatan dalam aktiviti-aktiviti perdagangan dan aliran pelaburan akan dapat meningkatkan pembangunan mampan di rantau ini. Para pemimpin juga menyokong usaha-usaha untuk merapatkan jurang digital dengan meningkatkan transformasi digital dan menangani ancaman-ancaman keselamatan siber. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, para pemimpin ASEAN dan Amerika Syarikat bersama-sama meluluskan ASEAN United States Leaders Statement on Digital Development. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, Perdana Menteri Kanada, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Kanada. 115 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini, membawa jumlah keseluruhan kepada 12,710 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media yang berhormat PHN Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Terdapat 46 tambahan kes-kes baru kepada 16 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 14 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana satu daripadanya, iaitu kluster Makmur Jaya Construction Staff House, adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 174 kluster. Dalam pada itu, terdapat 55 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 228 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 10,275 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,352 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 9 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan 3 daripadanya
juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 22 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,135 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 487,898 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 26 Oktober 2021, 3,242 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 350,200 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 81.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 248,558 orang telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19, iaitu 57.8% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,008 orang, iaitu 97% telah menerima satu dos vaksin COVID-19 dan seramai 37,890 orang, iaitu 87.5% telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan di Pusat Kesihatan Muara pada hari Jumaat 29 Oktober 2021 dari jam 9 pagi sehingga 12.30 hari dan pada hari Ahad 31 Oktober dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang, khusus untuk penduduk Mukim Serasa dan sekitarnya. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport serta kad ataupun nombor BRUHIMS jika ada. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftarkan atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Sementara itu, sebagai persediaan bagi pelaksanaan vaksinasi di kalangan remaja berumur 12 sehingga 17 tahun, borang persetujuan vaksinasi telah mula diagihkan kepada ibu bapa dan penjaga melalui Kementerian Pendidikan. Contoh borang persetujuan vaksinasi bagi kanak-kanak tersebut adalah seperti mana yang tertera pada skrin sekarang. Ibu bapa atau penjaga adalah dipohonkan untuk melengkapkan borang tersebut dan membawanya semasa sesi vaksinasi anak-anak BIS kita nanti. Ini diharapkan akan dapat membantu kelancaran pemberian vaksinasi COVID-19 apabila program tersebut dimulakan dalam masa terdekat ini. Sementara itu, para remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang tidak mengikuti sistem persekolahan resmi pula, seksi vaksinasi khas akan diaturkan pada penghujung pelaksanaan program vaksinasi bagi remaja berumur 12 ke 17 tahun nanti, di mana kaedah pelaksanaannya akan diumumkan kemudian. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 6 pelanggaran arahan tersebut telah di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 5 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Di kesempatan ini, berhubung dengan bekas pesakit COVID-19 yang telah selesai menjalani pengasingan diri dan telah disahkan sembuh dari jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan kepada semua majikan bahawa bekas-bekas pesakit ini tidak perlu membuat ujian swab sebelum dibenarkan untuk bekerja semula. Bekas pesakit yang telah disahkan sembuh pada masa ini tidak akan menjangkiti orang lain.
Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mengambil kira penilaian risiko Kementerian Kesihatan terhadap situasi pandemik COVID-19 di rantau ini dan dunia global dari semasa ke semasa, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan Jawatankuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pertimbangan keluar dan masuk negara Brunei Darussalam bagi perjalanan mustahak dari Republik India dan 4 buah negara di Subbenua India dan Republik Indonesia kini dibolehkan semula bermula hari Isnin 1 November 2021. Perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di Subbenua India dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke Subbenua India. Kedua, kebenaran perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas daripada atau melalui mana-mana lapangan terbang di Republik Indonesia sama ada secara penerbangan langsung, direct flight, maupun persinggahan, transit, melalui negara lain. Ketiga, warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari negara-negara yang dinyatakan di atas dan kemudiannya ditarik balik pada pengumuman-pengumuman terdahulu adalah dikehendaki untuk mengemukakan semula permohonan perjalanan masuk mereka sebelum memasuki negara Brunei Darussalam nanti. Dan keempat, perjalanan mustahak, essential travel yang dimaksudkan dalam kenyataan ini adalah bagi pemegang pas kerja yang sah atau dikeluarkan lesen pekerja asing oleh Jabatan Buruh serta pemegang visa lawatan perniagaan dan profesional yang disokong oleh kementerian atau autoriti yang mengawal selia sektor masing-masing. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dan Task Force Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa serta mengikut prosedur operasi standard operating procedures yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.pmo.gov.bn/travel portal atau menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun melalui email kepada travelapplication@gpm.gov.bn. Menteri Hal Ehwal Agama baru-baru ini menerima kunjungan hormat secara berasingan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam keluar negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman menerima kunjungan hormat daripada Tuan dan Terutama Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Manap, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Iran dan Tuan dan Terutama Pengiran Abdul Samad bin Pengiran Haji Metasan, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan. Impak pandemik COVID-19 terhadap sektor makanan, pertanian dan perhutanan dibincangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan AMAF ke-43 secara maya. Menyertai mesyuarat yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Semasa mesyuarat, para menteri ASEAN bersetuju bahawa pertanian merupakan salah satu sektor utama yang terjejas oleh penularan pandemik COVID-19. Selain itu, mesyuarat turut bersetuju untuk berusaha melaksanakan langkah-langkah pemulihan
ke arah memastikan bekalan makanan dan aktiviti-aktiviti perniagaan berterusan terhadap sistem makanan dan pertanian. Mesyuarat juga membincangkan kemajuan, pencapaian dan cadangan mengenai kerjasama makanan, pertanian dan perhutanan pada tahun 2020-2021 dalam tindakan utama di bawah rangka kerja sekuriti makanan berintegrasi ASEAN AIFS dan Plan Strategik bagi Tindakan Sekuriti Makanan ASEAN SPAFS 2021-2025 ke arah memastikan sekuriti dan nutrisi makanan jangka panjang dan untuk meningkatkan mata pencarian petani di rantau ini terutama dalam mendepani cabaran masa hadapan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menyertai mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Pertanian dan Perhutanan Plus 3 AMAF Plus 3 ke-21 secara maya. Semasa mesyuarat, para menteri menyambut baik kemajuan yang dibuat dalam strategi kerjasama ASEAN Plus 3 mengenai makanan, pertanian dan perhutanan 2016-2025 dalam bidang-bidang strategik seperti pengukuhan sekuriti makanan dan kemampanan pengurusan hutan. Mesyuarat AMAF ke-43 dan AMAF Plus 3 ke-21 dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Lebih 100 wanita dikesan menghidap kanser payudara setiap tahun di negara Brunei Darussalam. Daripada jumlah itu, lebih 60% dikesan pada tahap kedua atau lebih tinggi, di mana kanser tersebut sudah merebak ke nodus limfa dan organ-organ lain. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara menggariskan seperti mana jua penyakit-penyakit lain, jika kanser tersebut dikesan pada peringkat awal, ia akan membolehkan pesakit untuk mendapatkan rawatan yang lebih berkesan serta meningkatkan kadar kelanjutan hidup pesakit. Justru pengesanan awal kanser payudara adalah sangat kritikal. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, pemeriksaan payudara sendiri secara berkala atau melalui pengimejan payudara diagnostik seperti mammogram atau ultrasound boleh membawa pada pengesanan kanser payudara di peringkat awal. Sehubungan itu, penting bagi semua wanita di setiap peringkat umur untuk menyedari keadaan payudara mereka dan melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan. Tambah Yang Berhormat, pengesanan awal risiko kanser payudara melalui ujian genetik pada pesakit-pesakit tertentu juga akan dapat mengetengahkan risiko seseorang untuk mendapat kanser tersebut, terutama bagi individu yang mempunyai sejarah keturunan kanser payudara. Menurut Menteri Kesihatan, program pemeriksaan payudara kebangsaan yang telah dilaksanakan pada November 2019 dapat membantu mengesan lebih banyak kanser payudara di peringkat awal bahkan sebelum munculnya ketulan di dalam payudara. Program tersebut jelas Menteri Kesihatan disasarkan kepada wanita yang tidak mempunyai sebarang masalah payudara berumur di antara 40 hingga ke 69 tahun yang mendaftar di klinik kesihatan wanita. Pemeriksaan tersebut disaran dilakukan setiap 3 tahun kecuali jika terdapat faktor-faktor risiko lain yang boleh menyebabkan risiko tinggi menghidap kanser payudara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyertai mesyuarat tahunan Lembaga-Lembaga Pengarah Bank Pelaburan Infrastruktur Asia AIIB. Mesyuarat dengan tema Pelaburan Hari Ini Transformasi Esok atau Investing Today, Transforming Tomorrow diadakan secara maya. Yang Berhormat selaku Naib Pengerusi mesyuarat tersebut menekankan 3 bidang keutamaan dalam membentuk masa depan, iaitu meningkatkan pelaburan bagi memperbaiki infrastruktur yang mampan dan berdaya tahan bagi menyokong pemulihan aktiviti ekonomi, perdagangan dan perkhidmatan rentas sempadan dan pergerakan penduduk. Menubuhkan sistem eko yang kondusif yang mempromosikan digitalisasi dan membolehkan semua pihak berkepentingan untuk mendapat faedah dari platform digital dan teknologi yang mudah diakses dan selamat dan menseimbangkan pencapaian pembangunan ekonomi dan pemulihan alam sekitar.
Yang Berhormat juga mengalu-alukan komitmen AIIB menerusi pelancaran strategi AIIB Infrastruktur bagi Esok atau Infrastructure for Tomorrow. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Sesi roundtable juga diadakan yang menjelaskan mengenai sokongan AIIB dalam mencegah impak krisis COVID-19 dan persediaan pasca COVID-19 serta usaha bank tersebut ke atas iklim keuangan. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak berkuasa di bawahnya mengadakan hari ini majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis dikelolakan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam secara maya. Menyertainya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis diisi dengan ceramah khas disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Pengasas Bersama Pusat Al-Minhaj dan Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Pasukan Polis Diraja Brunei pagi tadi juga mengadakan ceramah agama secara dalam talian sempena sambutan Maulidur Rasul. Menyertainya Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Samali bin Haji Adam, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Perubahan pantas teknologi menyaksikan kemajuan digitalisasi dan automasi dalam hampir kesemua sektor industri. Justru pendidikan teknikal vocational dan latihan TVET harus berkemampuan bertindak balas dengan kemahiran yang berkaitan. Perkara tersebut ditekankan oleh Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan semasa mesyuarat Lembaga Pentadbir SIMA VOCTEC ke-32 dan e-Forum bagi menangani cabaran pandemik serta peluang-peluang TVET dalam era digitalisasi yang diadakan secara maya hari ini. Dr. Haji Azman bin Ahmad menambah pelaburan sangat diperlukan daripada semua pihak termasuk kerajaan, sektor swasta dan komuniti. Mesyuarat juga diharap dapat mengenal pasti dan membincangkan strategi inovatif yang membolehkan SIMA VOCTEC menghasilkan program dan perkhidmatan 11 kepada kesemua anggotanya. Semasa mesyuarat tersebut, video korporat pusat berkenaan dilancarkan. Seorang lelaki warga negara Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas pertuduhan di bawah perintah eksais kerana memiliki 10 karton rokok. Khairul Sarwani, 43 tahun, mengakui bersalah ke atas tuduhan tersebut dan didenda RM8,000 atau 8 bulan penjara jika gagal membayar denda. Mahkamah memberikan tempoh kepada tertuduh sehingga 31 Mac 2022 untuk menjelaskan denda. Kesemua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan.